InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma aghnina bi halalin haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'ayallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jumpa kita untuk pengisian maghrib ya, selepas berbuka puasa. Alhamdulillah. Untuk sementara kita tunggu tarawih tunggu isyak, kita isi masa ini dengan tazkirah Ramadan tazkirah sebelum tarawih, tazkirah sebelum isyak. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Ya, surah InsyaAllah. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih pada masjid, pengerusi dan seangkatannya semua kerana bagi peluang untuk saya datang daripada Bangi, Sungai Tangkas
ke sini. Alhamdulillah buat pertama kali. Selalu datang sini tapi tak berpeluang lagi ya. InsyaAllah selalu ke pondok Adar Ain, tempat Ustaz Fazil Ismail. InsyaAllah kita sementara tunggu, kita jenguk sikit bab Ramadan kita. Dah masuk hari ni, dah masuk 8 hari. Besok dah masuk 9. Lajunya masa Allah ambil, Allah bagi peluang, makin lama makin laju, tak terkejar. Betul lah kata orang Jawa, kita ni mampir saja di sini. Betul. Duduk di kampung ni, kampung apa ni? Sejangkang. Jangan kita anggap kita duduk sejangkang selama-lamanya kita duduk sejangkang. Tidak. Orang Jawa, orang Indonesia kata kita mampir sebentar. Cukup masa kita akan dipanggil. Betul tak betul? Betul. Cukup umur kita akan dipanggil. Jangan kita dikira orang yang sakit COVID saja. Tak. Yang tak COVID pun mati juga. Pasal apa? Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kita ni bakal jenazah. Kita ni semua calon-calon jenazah. Tak kira pangkat, tak kira rumah, tak kira kebun, dia tetap ahli calon jenazah. Cukup masa Allah panggil. Sebab tu dipanggil mampir saja. Macam orang Indonesia ceritalah. Orang Indonesia datang sini nak cari kerja, singgah di warung kopi, mampir di warung kopi. Dia tak makan, dia minum kopi. Secangkir kopi dia minum. Habis secangkir kopi, dia pun bayar, jalan teruskan musafir dia. Maksudnya apa? Mampir. Kita pun di sini sebentar saja. Pasal apa? Ada satu lagi tempat yang kita akan pergi. Ditulis oleh penulis Indonesia B. Arifin. Nama bukunya Hidup Sesudah Mati. Tu. Kita pun selalu baca surah Sajadah subuh-subuh Jumaat. Ada surah Sajadah subuh Jumaat? Ada baca? Pak Imam selalu baca, betul? Ada satu ayat surah Sajadah yang membuatkan kita ni sujud sajadah. Bukan 3 rakaat. Ya, subuh 2 rakaat je, tapi bila baca surah Sajadah kita masuk sujud sajadah. Ada satu ayat, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, sampai habis. Kita ni diekori oleh malakul maut. Ni panjang umur kita, dah masuk hari yang ke-8 berpuasa. Panjang umur. Kita minta lagi pada Allah Ta'ala doa, panjangkan umur kita sampai 30 hari Ramadan. Betul? Panjang umur, dapatlah kita berpuasa selama sebulan. Pendek umur, berpuasalah kita selama-lamanya. Tak ada lagi makan, tak ada lagi minum waktu di dalam kubur. Masuk kubur yang gelap, ni lagi malam, lagi gelap. Allah, tuan-tuan, jangan main-main. Ya, kita sini selesa atas kapet. Betul? Atas kapet ada kipas, dah sejuk, pasang lagi kipas, ada lampu terang. Selesa kita. Tapi dalam kubur tak tahu macam mana kita. Ni kena renung. Allah bagi peluang Ramadan, dah masuk hari ke-9 besok. Cubalah cari masa. Bukan cari lagi dah, ambillah masa tu. Takut ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Dibacakan tiap-tiap hari di TV Al-Hijrah, betul? Kemungkinan ini Ramadan yang terakhir. Dan hebatnya Ramadan ni pasal apa? Diturunkan ayat Al-Quran, dibacakan, diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tu, tuan-tuan, jangan lepas, jangan tarawih je. Quran jenguk di TV, dah ditunjukkan sekarang. Kita dapat COVID-19, tapi kita dapat dengan My Quran Time. Ada tak My Quran Time? Ada, tuan-tuan, hari-hari dah 10 juzuk dah. Kalau kita tak tengok juga rancangan TV tu, maksudnya apa kita ni? Sombong yang banget, betul? Orang Jawa kata banget, betul? Yang banget, yang betul-betul sombong dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah bukan tunjuk majalah,
Allah hadiahkan Al-Quran time tu, masa Quran tu di depan TV yang besar. Semua orang ada TV besar, betul? Yang tak ada TV boleh tengok dalam internet, dalam handphone. Semua ada. Di TV kedai pun ada, boleh tengok. Kalau kita tak jenguk juga satu ayat yang dah 10 juzuk, satu hari satu muka surat, sekarang dah 10 juzuk, macam mana? Sombong tak kita dengan Allah Ta'ala? Sombong. Nabi dulu menjuangkan Quran sampai berperang nak menangkan ayat Quran. Dulu tak ada baris, tak ada titik, tak ada bab pun taranum. Nabi baca pun secara tartil. Sekarang dengan taranum, betul? Macam-macam lagu ada. Quran pun berwarna-warna, nak tunjukkan mana berhenti, mana nak berdengung, mana nak bab tajwid, semua cukup diajarkan lagi. Allah, tuan-tuan, mewah tak kita? Mewah yang amat sangat. Sehari kita tak jenguk ayat Quran, memang kerugian besar kita. Tambah-tambah lagi dalam bulan Ramadan. Tolong tuan-tuan. Ni balik pada bulan Ramadan tadi, saya ambil daripada kitab tulisan Ramadan, pengertian Ramadan, ya. Hikmah, ya, dituliskan ulama ni, ibadah puasa ini mempunyai beberapa hikmah, faedah yang mungkin diketahui, mungkin diketahui oleh setengah orang, tetapi banyak lagi yang masih tersembunyi daripada pengetahuan mereka. Antara hikmah dan faedah puasa itu ialah, pertama, puasa yang sempurna akan menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Bila puasa ni, bukan orang cek kita puasa. Kalau kita tak puasa pun orang tak tahu kita ni puasa atau tidak. Betul tak betul? Orang takkan cek. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Puasa ni, sebab tu pahala puasa tak boleh kira. Pahala sembahyang dikira orang. Betul? Sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang berjemaah dikira tak pahala dia? Dikira, tuan-tuan. Ni pahala puasa tak boleh dikira. Sembahyang orang bujang berjemaah 1 kali 27, betul? Contohnya, sembahyang orang yang dah berkahwin 1 kali 27 kali 70. Kena pula malam tu Lailatul Qadar, berapa kali lagi malam Lailatul Qadar? 1000 malam. Allah, tuan. Tu nampak? Dikalakan tu baru kahwin 1, betul? Tu kalau 2, 3, 4 isteri, banyak tak? Banyak tak banyak pahala dia? Bini banyak, pahala lagi banyak. Cuma berani tak berani je lah. Tu nampak? Tu kena gendong, kan? Pahala sembahyang dikira orang. Pahala puasa tak boleh dikira. Pasal apa? Pahala puasa Allah yang punya. Tu sebab tu kita puasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dalam surah Al-Baqarah ayat 183, cerita puasa, betul? Hujung dia ditulis la'allakum tattaqun. Hujung dia, jadi orang yang bertakwa. Kata Ustaz Somad, takwa tu ta, qaf, waw, ya. Tawaduk kita. Bila berpuasa, tawaduk tak kita? Tak boleh sombong kita. Tadi kita semayang, kening kita yang berdiri tinggi, kening ke atas, betul? Bila sujud, kening dekat mana? Kening muka kita dekat mana? Atas lantai, tuan-tuan. Lagi rendah daripada punggung. Tu bab tawaduk kita, rendah. Sebab tu bila puasa, kalau sombong juga, masalah besar kita. Tawaduk, qaf, qanaah, cukup apa yang ada, bersyukur. Buka puasa kurma air kosong, kata Nabi, betul? Cukup. Tapi kita tengok buka puasa macam-macam, macam-macam, betul? Allah, tuan, mewah lah kita, mewah walaupun PKPB, betul? Tadi pasal Ramadan penuh. Saya sampai sini tadi ada 2-3 tempat bazar Ramadan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hebat tak hebat? Nikmat Allah bagi memang terlalu hebat. Tak cukup masak di rumah, boleh beli dekat kedai.
Tak terdaya pergi kedai, telefon, call, online. Betul? Tak kisah orang Malaysia PKP ke PKPB, masih gemuk-gemuk belaka. Betul? Mewah tak? Mewah tuan-tuan. Kita terlalu mewah. Tu kadang-kadang kita ni Allah bagi SOP baru. Betul? Ada sekali tahun lepas langsung tak boleh tarawih, langsung tak boleh berbuka, langsung tak boleh bersahur di masjid. Betul tak betul? Berjemaah solat pun tak boleh. Ini pun baru nak mula. Betul? Allah tuan-tuan. Pasal apa? Kadang-kadang dikaji ulama pasal perangai kita, sifat kita yang masih engkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sombongnya kita dengan Allah Taala. Dulu Tok Imam suruh rapatkan saf, tapi kita degil. Kita siap tulis sejadah tu, tempat sejadah tu kita punya nama, tak bergerak. Pasal apa? Atas ada kipas, depan ada aircon. Betul? Tak berubah. Tak hendak rapatkan saf. Sombong. Sekarang datang jarang-jarang. Betul? Allah hantar SOP baru. Duduk jauh-jauh, 1 meter, 1 meter, 1.5. Betul? Allah hantar. Tu. Dulu suka berbuka puasa di masjid di surau. Bukan masjid Sejangkang, Masjid Nabawi. Kat mana tu? Kita buka puasa kat Masjid Nabawi. Kat mana tu? Madinah, tuan-tuan. Bukan Sejangkang kan, Madinah. Madinah. Kain saprah panjang, betul? Selfie kita berbuka puasa di Madinah. Setengah bulan di sana, setengah bulan di Mekah. Allahu Akbar. Tapi sekali pun kita tak berbuka puasa dengan ibu kita di kampung. Sekali tak berbuka puasa kita dengan ayah kita di kampung. Ada 10 orang anak, 10, satu pun tak balik. Waktu bila dia balik? Hari raya dia balik. Rugi tak rugi? Rugi sebesar-besarnya kerugian. Pasal apa? Berbuka dan bersahur dengan mak bapak, pahala dia terlalu dahsyat. Tapi seorang anak pun tak balik. Daripada 10 orang, seekor pun tak balik. Kata orang tua tu. Dia orang Jawa, marah. Ya. Tak balik buat anaknya. Tak balik. Berapa orang anak? 10 orang. Seorang tak balik. Seekor pun tak balik, dia kata. Orang Jawa marah. Jangan main-main, tuan. Dia tak panggil orang, betul? Seekor. Sebab tu keluar perkataan binatang tu. Jangan main kalau binatang, orang Jawa cakap binatang macam mana? Allah, tuan, jauh kan. Tu. Seekor pun tak balik. 10 tak balik. Dia menangis, dia tak menangis. Cuba tengok mata dia tu. Anak mata. Orang tuek, orang Jawa kata orang tuek, betul? Orang tua ni tak tunjuk nangis. Cuba tengok mata tu. Ada air, betul? Bergenang air. Pasal apa? Hati dia, hati yang dalam kat jantung tu, anak-anak dia 10 orang hiris. Orang Jawa goris, betul? Ada tak nama orang Jawa goris? Ada, kat kampung saya ada. Ya? Dihiris hati. Pedih tak pedih? Pedih. 30 hari Ramadan seorang pun tak balik. Dia masak macam-macam hujung minggu. Kan Sabtu Ahad cuti. Cuma dia tahu, anaknya di Mekah, anaknya di Madinah. Allah. Waktu bila balik, raya kedua, raya ketiga. Cuba renung, buka minda kita. Pahala waktu Ramadan buka puasa dengan orang tua, dengan pahala buka puasa di masjid, mana yang hebat? Cuba buka kepala kita. Hebat tak hebat dengan orang tua kita? Kita balik dengan anak kita, dia tengok cucu dia balik, suka tak orang tua kita? Allah, tuan-tuan, orang tua kan rasa bila anak balik kan suka. Sembahyang berjemaah dengan orang tua, ataupun kita bawa dia ke masjid ramai-ramai, boleh tak boleh? Boleh. Pahala dia memang first class. Sebab tu Nabi nak baca khutbah, ditegur Jibril. Kata ulama, umatmu diberi peluang puasa 30 hari bulan Ramadan, umatmu masih lagi register ahli neraka. Nabi kata amin. 30 hari Ramadan masih lagi jadi ahli neraka. Dia tak buat apa-apa. Umatmu diberi peluang berselawat, berat mulut lidahnya untuk berselawat, umatmu masuk neraka. Nabi kata apa? Amin. Umat, satu lagi step naik mimbar,
Nabi ditegur, umatmu diberi peluang buat kebajikan, sempat hidup dengan ibu dan ayah dia yang dah telah tua, dia tak buat kebajikan, umatmu masuk neraka. Nabi kata apa? Amin. Ada tak kaitan tu? Ada kaitan dengan Ramadan, tuan. Nampak? Tu tuan-tuan, inilah peluang Ramadan. Kalau ada lagi orang tua di kampung, ada lagi orang tua di bandar ke, baliklah bersahur dengan orang tua. Pasal apa? Redha Allah Ta'ala bergantung dengan redha kedua ibu bapa kita. Mohon tuan-tuan. Boleh? Tak boleh tuan-tuan? Kita kadang seronok buka puasa di restoran, betul? Allah Ta'ala ni jaga sikit. Sebab tu saya bacakan sedikit faedah puasa. Dah banyak kali ulang. Saya catatkan kepada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Sempat lagi? Pukul apa dah? Lagi 8 minit. 10 poin saya share. Saya catatkan pada kuliah subuh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kenal? Datuk Ismail Kamus? Kenal kan? Kalau tak kenal memang koman betul tu. Ya, baru meninggal. Bila dia meninggal? 7 Ramadan lepas. Khamis malam Jumaat 12.32 malam. Ulama hebat. Malam Jumaat meninggal 7 Ramadan, tak sempat 30, 7 Ramadan. Apa kata Habib Zainal? Dia sudah royo di sana. Faham royo? Orang Jawa tahu kan royo? Dia dah raya di sana, tak habis Ramadan tapi dia dah raya di sana. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Apa dia kata dalam 10 faedah Ramadan? Yang pertama, faedah Ramadan ni, bila kita berpuasa dinaikkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu pahala tu terlalu hebat, pahala puasa. Iman kita pun dikuatkan bila kita berpuasa. Yang kedua, faedah puasa, dihapuskan dosa-dosa kita daripada Ramadan lepas sampai sekarang. Tu. Yang ketiga, memecahkan hawa nafsu kita bila berpuasa. Sebab tu bila berbuka puasa, man-man, tahu man-man? Bertenang buka puasa. Habis buka puasa, kurma dengan air kosong, betul? Bila makan tu, berhenti sekejap, doa, Allahumma lakasumtu, betul? Pasal apa? Rezeki yang telah aku telan. Bukan sebelum buka. Sebelum buka, bismillah, doa makan. Selepas tu baru baca Allahumma lakasumtu. Pasal apa? Doa tu diterjemahkan rezeki yang telah ditelan. Itu yang Datuk Ismail Kamus saja. Lepas tu jangan terus sembahyang, bertenang. Apa kita buat? Kita renung. Ambil 30 second, termenung sekejap. Aku tadi puasa ke tidak? Tu, checklist kita tiap-tiap hari. Tadi daripada imsak sampai maghrib tadi, betul ke aku puasa? Tu. Takut tak diterima, tuan-tuan. Kita dapat lapar dan dahaga, kata Nabi. Pasal apa? Bimbang. Bila takut ada bab bimbang. Bila bimbang kita ada bab harap. Bila kita ada bab harap, takut tadi khauf, ya. Lepas tu bab harap. Bila harap, kita doa, minta kepada Allah Ta'ala. Bila bab doa, kita sangka baik terus kepada Allah Ta'ala. Terimalah ibadah aku. Pasal apa? Dalam hadis qudsi, Allah menurut sangkaan hambanya. Kalau kita sangka baik terus dengan Allah Ta'ala, Allah pun sangka baik. Lepas tu jangan kita putus asa. Ya, jangan tak apalah, dah tak buat apa dah, neraka-nerakalah. Jangan, cukup. Lepas tu kita lepas sembahyang minta Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Pasal apa? Kita ditunggu oleh 7 pintu neraka yang sedang standby untuk kita. Jangan miss, tuan-tuan. Allahumma ajirna minan nar. Jauh, jangan singgah, tuan-tuan. Walaupun sesaat. Api dia tak sama dengan api dunia. Api neraka dalam kitab lama tulis 70 kali ganda. Nampak? Kita api rokok tu pun tak tahan. Tak tanya orang tisap rokok, pernah dicocoh muka dia dengan rokok? Kalau betul-betul kebal, tu. Nampak? Tu. Faedah puasa memecahkan nafsu kita. Yang keempat, bila kita puasa, ada bab rasa payah, ada bab rasa susah kita. Ada tak orang susah tak makan? Ada, tuan. Kata kawan saya yang pergi hantar makanan waktu PKP, dia kata, Ustaz, jangan tengok orang depan rumah tu ada kereta besar, dalam rumah ada beras. Sekarang tak boleh percaya. Ada yang tak bekerja, tuan-tuan. Ada yang tak makan. Orang Melayu, orang Islam malu nak minta walaupun berlapar.
Ni berlaku sekarang ni tuan-tuan. Bak tu jaga jiran-jiran kita, ambil tahu jiran-jiran kita. Jangan buat perangai nafsi-nafsi. Hal engkau, hal engkau, hal aku, hal aku. Silap besar. Waktu bila besok nafsi-nafsi, waktu di akhirat betul nafsi-nafsi. Hal engkau, hal engkau, hal aku, hal aku. Sekarang di taman, di kampung tak boleh buat perangai macam tu. Kena ambil tahu. Boleh tuan-tuan. Ni Ramadan, silaturahim kita kena jaga. Tu faedah puasa yang keempat. Kita terasa payah. Bab tu kata Datuk Seri Kamus, apa dia kata? Bila puasa, orang miskin kata apa? Apa benda kita nak makan hari ni? Orang fakir kata. Orang gelandangan kata, apa benda kita nak makan? Orang kaya, restoran mana kita nak makan? Betul? Tu orang kaya. Orang miskin, apa benda kita nak makan? Kata Datuk Seri Kamus, orang politik, siapa pula kita nak makan? Tu saya hafal tu, ya. Tu yang keempat. Yang kelima, yang menyempurnakan ketaatan. Bila kita puasa kan diwajibkan kita berpuasa. Taat kita dengan Allah, tak boleh lewat kita. Mesti puasa. Puasa sunat kita boleh tangguh, betul? Rugi tak? Rugi. Syakban pun dah habis, Rejab pun dah habis. Pasal apa? Tangguh. Dah sahur dah Isnin pagi tu. Tapi tengok nasi lemak berasap-rasap, tak jadi dia. Akhirnya tangguh. Tahu-tahu dah pencen 70 tahun umur. Habis tak masa? Habis. Lepas Ramadan ada tak puasa lagi? Puasa apa? Puasa 6. Jangan buat puasa 5 pula. Ada orang tanya, boleh tak puasa 5 Ustaz? Kenapa? Saya start 25 Syawal. Tu rugi tak? Rugi. 6 hari tu pahala dia macam 2 tahun puasa tu tak? Nampak? Kalau tak buat, rugi yang amat besar. Lagi satu puasa lepas tu, apa? 9 Zulhijjah, puasa apa? Puasa sunat wukuf, sunat Arafah. Jangan tak buat tuan-tuan, tolong catat dalam diari. Ya, betul besok raya haji, betul? Apa salahnya kita puasa? Tu. Boleh lagi? Boleh lagi? 4 minit. Okey. Habiskan sikit. Yang seterusnya, ya, terasa payah bila berpuasa. Yang keenam ada bab syukur. Ya, bersyukur kita dengan Allah Taala bila kita berpuasa. Pasal apa? Nikmat Allah terlampau banyak, betul? Nikmat terlalu dahsyat kita ni di Malaysia. Tempat lain jangan ceritalah, tempat Malaysia. Nikmat makan pun hebat, dengan nikmat Quran pun hebat. Quran nikmat hebat, betul di Malaysia? Betul, terpampang dalam TV, tak cukup di TV, boleh tengok di internet. Tu diingatkan kita, jangan. Pasal tu Allah hantar COVID untuk ingatkan kita yang leka, yang engkar. Allah hantar COVID, Allah hantar Quran time. Pasal apa? COVID tu Allah hantar secara langsung depan mata. Pasal tu kita pakai topeng. Betul? Kita tak tahu kuman tu di mana. Allah hantar depan mata sekarang. Benda tu berlaku dengan Fir'aun dulu. Allah hantar, laut terbelah, Fir'aun tengok depan mata. Bukan live streaming macam handphone. Fir'aun tengok ularnya ditelan oleh tongkat Nabi Musa, pun depan mata. Tapi kedegilan Fir'aun yang amat hebat, sampai dah tenggelam, baru dia mengaku betulnya Tuhan Nabi Musa. Siapa Tuhan Nabi Musa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun sekarang dapat benda tu depan mata tuan-tuan, bukan secara langsung macam ni. Tolong jangan kita tinggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, faedah berpuasa mengelak daripada lintasan maksiat. Cukuplah bila Allah dah hantar peringatan COVID-19 ni, bab maksiat ni berhentilah. Kata Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat dalam surah Yunus, tafsiran dia, surah Hud ke surah Yunus. Apa dia kata? Ghostan. Tahu ghostan? Zaman dulu cakap ghostan, betul? Bukan reverse, ghostan. Ghostan apa? Berhenti, berundullah kita balik kepada Allah. Yang kesembilan, ya, yang kesembilan, dua kegembiraan. Gembira berbuka puasa, gembira kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, puasa kita yang ke-10, iaitu faedah dia, puasa yang khusus, iaitu puasa yang dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Jangan dijaga bab batal puasa. Kita ramai bimbang batal puasa, betul? Tidak ramai orang bimbang batalnya pahala puasa.
Tolong tuan-tuan jaga pahala puasa. Kalau tidak, kita dapat lapar dan dahaga. Itu saja malam ni. Yang terbaik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisharibna wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahassanna bizjabar wa tasanna malaqud allazi la yabud isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.